Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton video ini. Hari ini kita akan berbincang tentang suatu topik yang sangat popular dan juga telah diwar-warkan dalam pelbagai saluran berita, iaitu isu penderaan haiwan. Terlebih dahulu, penderaan bermaksud suatu perbuatan yang sengaja mencederakan atau menyebabkan trauma kepada seseorang. Ini bukan sahaja untuk manusia tetapi untuk haiwan juga. Dalam video ini, kita akan lebih berfokus tentang suatu isu yang sangat viral di mana beberapa pegawai Majlis Perbandaran Kulim Kedah telah melakukan penganiayaannya terhadap haiwan semasa operasi menangkap anjing-anjing liar. Dipercayai bahawa mereka telah menunjukkan kekejaman mereka terhadap haiwan-haiwan tersebut dengan menggunakan beberapa bahan yang tajam lalu mencederakan mereka dengan sengaja. Oleh itu, marilah kita berbincang dengan lebih terang tentang isu ini. Faktor yang pertama ialah sikap kekurangan belas kasihan terhadap haiwan. Sebagai manusia, sifat belas kasihan terhadap haiwan itu sangat penting dan amat kejam jika kita yang diberikan akal fikiran sanggup mendera dan menyiksa haiwan tanpa rasa belas kasihan. Seperti rakaman video yang telah viral, seorang lelaki membuang seekor kucing ke dalam kolam buaya. Wajarkah manusia melakukan tindakan sebegini kepada seekor haiwan yang tidak membuat kesalahan terhadap kita? Puncanya kerana lelaki tersebut tidak mengamalkan sikap belas kasihan terhadap haiwan tersebut dan lalu melakukan benda sebegini bersamanya. Faktor yang seterusnya adalah sikap mementingkan diri sendiri. Pada 19 Februari 2021, 7 ekor anjing liar ditemui mati akibat diracun oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Kesemua anjing yang ditemui mati itu adalah anjing liar yang sering merayau-rayau di kawasan perumahan Taman Medan untuk meminta makanan. Daripada berita ini, kita difahamkan bahawa golongan di kawasan tersebut tidak selesa dengan anjing liar, namun membunuh anjing liar tersebut dengan memberikan racun. Ini adalah sikap kemanusiaan yang mementingkan diri sendiri. Satu terakhir adalah masalah pemikiran masyarakat terhadap haiwan. Seseorang masyarakat yang bertanggungjawab, mereka perlulah memelihara, melindungi dan menyayangi haiwan yang tidak berdosa. Segolongan masyarakat membenci dan dera mereka. Mereka menunjukkan kemarahan dan stres terhadap haiwan yang tidak berdosa. Mereka membenci dan dera seperti lontarkan barang dengan atas mereka, terhadap mereka, tidak memberikan makanan dan tidak memberikan minuman yang secukupnya untuk mereka menjalankan kehidupan mereka. Ini semua adalah masalah pertimbangan fikiran seseorang masyarakat terhadap haiwan yang tidak baik. Semua masyarakat di negara kita perlulah menyayangi dan melindungi haiwan. Mereka perlulah bertanggungjawab untuk memelihara. Semua haiwan itu adalah sesenyawa di negara kita. Selepas membaca berita tadi, masih ingat lagi tak berita yang tulah ini di media sosial pada 3 tahun lepas? Untuk pengetahuan anda, berita ini memang hangat pada masa itu. Video ini menunjukkan ketiga-tiga lelaki membunuh seekor kucing dengan masukkannya ke dalam mesin pengering kedai Dobi yang terletak di Gombak. Selepas pengeluaran video ini di laman sesawang, kecaman oleh warganet telah menimbul perhatian pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Samsul Maruf, kes ini akan disiasat di bawah Akta 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dengan membunuh binatang. Manakala sekumpulan peguam menggesa pihak polis untuk menggunakan Seksyen 30 Akta Kebajikan Haiwan 2015. Ini supaya penalti lebih berat boleh dikenakan terhadap suspek berbanding kanun keseksaan jika disapit kesalahan. Seterusnya adalah berita yang berlaku di negeri Perak
iaitu video yang dirakam oleh seorang saksi telah memaparkan seekor kucing diseret di atas jalan raya oleh seorang lelaki sambil menunggang motosikalnya. Video ini telah berjaya menarik perhatian Persatuan Haiwan Malaysia dan tindakan yang segera dapat diambil. Isu ini juga berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu penderaan haiwan. Walau bagaimanapun, lelaki itu mengaku tidak bersalah apabila pertuduhannya dibuat mengikut Seksyen 291A Akta Kebajikan Haiwan 2015. Di manakah kesedaran anda? Perbuatannya tidak berperi kemanusiaan langsung dan dia melakukannya secara hentam kromo. Adakah segala kempen dan informasi yang diberi di media sosial menjadi ibarat mencurah air ke atas daun keladi? Langkah seterusnya untuk mengurangkan bilangan kes pendarahan haiwan ialah menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan perlu mengubah rang undang-undang bagi mencegah perbuatan mendera haiwan kerana berkata pepatah harimau ditakuti disebabkan giginya. Mereka yang bersalah perlu dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman berat. Pesala-pesala ini juga perlu dianggap sebagai penjenayah dan dihukum rotan atau dipenjara. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pengajaran dan kesedaran kepada pesala serta amaran kepada pesala yang lain supaya tidak mendera haiwan. Kerajaan juga boleh menganjurkan kempen kesedaran haiwan liar untuk meningkatkan kesedaran rakyat. Kempen seperti ini juga boleh dijadikan supaya haiwan dapat diselamatkan daripada penderitaan. Usaha ini perlu diimplementasikan berlandaskan peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jelaslah bahawa kerajaan berperanan penting dalam menangani masalah pendarahan haiwan. Rakan-rakan, mari kita melihat langkah-langkah yang kita boleh mengambil untuk mengatasi kes penderaan haiwan yang kini menular di negara kita. Langkah pertama yang kita boleh mengambil adalah dengan melaporkan kepada agensi-agensi tertentu supaya mereka dapat mengambil tindakan yang sepatutnya. Di sini saya akan memberi dua agensi ataupun persatuan yang anda boleh melaporkan kes-kes penderaan haiwan. Yang pertama adalah Persatuan Haiwan Malaysia dan yang kedua adalah Jabatan Perkhidmatan Veterinarian. Ini adalah dua agensi yang kita boleh melaporkan isu kes penderaan haiwan yang kini berlaku di Malaysia. Saya berharap kita sebagai rakyat Malaysia dapat melaporkan kes ini kepada pihak berkuasa supaya masalah ini dapat ditangani oleh mereka yang pihak berkuasa. So, saya berharap apabila anda melihat kes-kes ini berlaku, kita dapat melaporkan kepada pihak berkuasa supaya kes-kes seperti ini dapat dikurangkan di negara kita. Tambahan pula, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh setiap individu bagi menangani masalah penderaan haiwan yang berlaku. Buktinya, kempen mengenai kesedaran penjagaan haiwan boleh dilakukan di sekolah-sekolah bagi memberikan pendidikan, kefahaman dan kesedaran awal kepada murid-murid mengenai penjagaan haiwan, khususnya haiwan peliharaan. Tujuan kempen-kempen dilakukan adalah bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat yang melakukan kes-kes kezaliman terhadap haiwan, sehingga kezaliman tersebut dilakukan secara melampau di luar kewarasan akal dan tidak berperi kemanusiaan. Justeru, pendidikan berterusan serta kempen kesedaran mengenai perlindungan kebajikan haiwan perlu dipertingkatkan, memandangkan Malaysia bukanlah tempat tinggal bagi golongan pendera haiwan. Kesimpulannya, aktiviti pendarahan haiwan di negara kita berada pada tahap yang sangat kritikal. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu bagi memperjuangkan hak haiwan tersebut dan membela mereka daripada terus didera oleh setengah individual yang tidak berperi kemanusiaan.
Bukan itu saja, imej negara juga dapat dijaga dan akan memberi impak yang buruk sekiranya isu ini tular di media sosial. Jadi, setiap individu haruslah memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih.